sampai kepada sasarannya, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan semualah yang mengembara atas satu juga tujuan, okey? Inti menghiburkan anda wanita. Selepas ini, dalam bicara adab itu inspirasi Euforia Islami. Hadirmu melengkap hubungan manusia, bukan saja dirindui yang biasa, malah Adam turut sunyi tanpa Hawa. Akalmu senipis bilahan rambut, tebalkanlah ia dengan limpahan ilmu. Jua hatimu bakal berlaku, kuatkan yang dengan iman yang teguh. Dari rusuk lelaki, bukan dari kaki untuk dialasi. Engkaulah wanita hiasan duniawi. Mana mungkin lahirnya bayangan yang lurus elok jika datangnya dari kayu yang bengkok. Begitulah pribadi yang sadarilah insan istimewa, bawa kelembutan bukan kelemahan, bukan jua penghinaan Tuhan, bahkan sebagai
inspirasi. Semuanya diiki. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تساءب أحدكم فليمسك على فيه. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu menguap, hendaklah dia memegang, yakni menutup dengan tangan mulutnya, kerana syaitan masuk menguasai dirinya. Hadis riwayat Muslim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tutuku. Miri 104.0 FM. Ayo beramai-ramai untuk memeriahkan program Check-in Masjid pada 18 Februari 2022 di Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa. Banyak acara menarik disediakan. Bermula jam 4.30 pagi, Qiyamul Lail secara berjemaah dibimbing oleh Ustaz Muazzin bin Akil. Jam 7 pagi, bacaan surah Al-Kahfi bimbingan Ustaz Muhammad Kamil Maddaw. 10.30 pagi, program Zawiyah Jumu'ah bersama Ustaz Bashir bin Muhammad Al-Azhari yang akan mengupas tajuk Institusi Masjid Pemangkin Kecemerlangan Ummah. 12.30 tengah hari, forum bicara ad-din bertajuk Kreatif dan Inovatif dalam Dakwah Masa Kini bersama ahli panel yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM, Al-Fadil Ustaz Elias Ismail dan moderator penyampai Sufian Amrin. 1.29 tengah hari, khutbah Jumaat oleh Ustaz Faizal bin Malik. 3 petang, forum Sharing is Caring bersama panel Tuan Haji Muhammad Fakhruddin bin Abdul Kudus, CEO Hidayah Center Foundation, Brother Amin Jonathan Liu dan moderator Ustaz Azadan Rabbani. 9.30 malam, ayo bersama-sama memeriahkan Majlis Taklim Darul Murtaza bersama Habib Ali Zainal Abidin. Selain itu, ada jualan amal dan kempen derma darah sepanjang acara berlangsung. Ayo bersama-sama imarahkan program Check-in Masjid di Masjid Muaz bin Jabal 18 Februari 2022 bermula jam 4.30 pagi hingga 11 malam. Bersama-sama juga kita mengikuti SOP yang ditetapkan. Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. InsyaAllah kali ini kita akan bawakan rancangan bicara adab kita setiap Selasa 9 malam untuk kita belajar lagi tentang ilmu sama-sama berkaitan dengan akhlak dan adab yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lain tak bukan, untuk bicara adab kita kali ini kita bawakan bersama pengajian bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Sarudin Harun dan pun bersama dengan kita dalam talian waktu ini untuk kita bicarakan lagi banyak menerusi kitab Bidayatul Hidayah karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. InsyaAllah Ustaz dah pun bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz kita hari ini? Alhamdulillah, dijabaikan berapa sihat hari ini? Sihat, Alhamdulillah, insyaAllah. Hari ini kita nak sambung lagi pengajian kita. Kalau minggu lalu kita dah ceritakan macam mana nak bangun dari tidur yang diajarkan menerusi kitab Bidayatul Hidayah ini. Dan kali ini kita nak sambung lagi untuk bab selanjutnya, adab-adab masuk ke dalam tandas. Jadi anda boleh terus menonton kat Facebook dan YouTube kami serta dengarkan macam biasalah di Radio IKIM. Ustaz, kita nak mulakan pengajian kita malam ini. Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kefahaman yang benar kepada kita. Dan Allah kurniakan kepada kita taufik untuk kita beramal dengan apa yang telah sedang dan akan kita pelajari, supaya ilmu yang kita peroleh ini menjadi saksi di hadapan Allah. Kita beramal semata-mata kerananya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlu samawati wa ahlu al-ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده، فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kelapangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat bertemu kembali dalam siri pengajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang membicarakan tentang amalan kehidupan seharian sebagai seorang Muslim. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir membawakan akhlak yang baik, maka akhlak itu bukan ada tertentu waktunya, tetapi di dalam seluruh keadaan dan waktu. Supaya kita dapat membawa cerminan akhlak Muslim dalam kehidupan kita sentiasa, bahkan menjadi contoh kepada orang-orang lain tentang inilah Islam,
maka tidak boleh tidak kita mempelajari ilmu Islam ataupun mempelajari ilmu akhlak supaya dapat kita amalkan. Semalam saya sempat dengar satu kuliah daripada sahabat dan juga guru kita naik di Facebook. Maka beliau membicarakan tentang kesyumulan dan keindahan Islam. Kesyumulan dan keindahan Islam itu pada bicaranya yang indah, ada perkataan yang lembut. Maka beliau sebut, kalaulah kita bagi kuliah, bagi ceramah, perkataan kita itu tidak menggambarkan keindahan dan keindahan dan kesyumulan Islam, kebaikan Islam. Kita kata ke orang, kita hina orang, kita rendahkan orang. Maka bagaimana dalam kita mengatakan Islam indah, perkataan kita pun tak indah. Islam itu lemah lembut, kita punya lisan pun menyakiti orang lain. Maka tak menjadi contoh pun dari sudut perkataan kita. Maka Islam itu pada perkataannya, pada perbuatannya, pada hatinya, kesemuanya itu perlu sesuai dan selaras dengan apa yang telah dianjurkan oleh junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kebaikan adab dan akhlak dan pembicaraan perkataan kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan nak berbicara yang didengari sedap di telinga. Oh, sedap ni ustaz ni ceramah sedap ni. Ustaz ni syarat dengan ilmu dan juga segala semata-mata. Tetapi kita nak perkataan yang disampaikan itu bukan sahaja sedap didengar di telinga, tetapi sampai ke hati untuk diamalkan. Supaya kita menjadi juga orang-orang yang menunjukkan orang lain ke arah kebaikan. Baik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, adab yang sedang dibicarakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah berkaitan dengan adab-adab dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita bicarakan apa yang kita kena buat bila nak tidur, apa yang kita nak buat bila kita bangun daripada tidur, kesemuanya adalah dengan mengingati Allah. Sebelum tidur ingat Allah, bangun pagi cari Allah dulu, syukur dulu pada Allah, doa dulu pada Allah, mengharap dulu pada Allah, barulah cerita benda-benda yang lain. Jangan disibukkan dengan WhatsApp kita, jangan disibukkan dengan urusan pekerjaan kita, tetapi sibuk dulu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Bangun-bangun tangan masih boleh bergerak, kaki masih boleh bergerak, mata masih nampak. Maka perkara itu adalah perkara yang perlu kita ambil perhatian. Setelah itu Al-Imam Al-Ghazali bicarakan dengan ringkas, yang mana nanti dalam perbahasan kitab-kitab yang lain akan dijelaskan lagi bagaimana adab kita berpakaian, dan kita kena tahu kita dapat menutupi aurat itu sendiri daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pakaian ini Allah yang berikan, dan Allah memberi kekuatan untuk kita memakai pakaian. Kalaulah tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan kurniakan, kita nak angkat pakaian belum tentu larat. Maka disebut dalam doa, Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb. Segala puji Allah bagi Allah yang memberi aku ataupun yang memakaikan aku pakaian. Baik, sekarang kata Al-Imam Al-Ghazali, bila kita dah bangun tidur, bila kita dah pakai baju contohnya, pakai baju ni dalam semua keadaan lah, semua keadaan, maka beliau masuk pula ke adab yang kedua, adab-adab ketika masuk ke dalam tandas. Termasuklah kita sebut masuk dan keluar tandas. Sebab apa? Ini rutin yang memang kita lakukan. Jadi Imam Ghazali nak bawa kepada kita, jangan ingat ibadah itu hanya pada keadaan tertentu. Pada solat,
pada sedekah, pada puasa, itu ibadat khusus. Tetapi yang kita perlu ambil perhatian, sebenarnya kehidupan seharian kita itu ada anjurannya oleh agama dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Ghazali bawa kepada kita satu lagi rutin kita bila bangun. Bahkan selepas kita makan, kita buat, ataupun lepas kita beriadah, kita nak tidur, semualah. Itulah dia, kita masuk ke tandas, ke bilik air. Maka ada etikanya, ada sunnahnya. Bahkan kata penulis kita adab dulu, kalau kita ingat, dalam pengajian kita di adab yang ketiga, ataupun dalam pengajian kita di bab yang ketiga, bicara tentang adab masuk dan keluar bilik air. Maka kata penulis Syekh Muhammad Amin bin Idrus, orang yang mengambil penting ataupun menjaga sunnah-sunnah ketika masuk dan keluar bilik air sahaja, dan dia berfikir bagaimana, lihat kita ni makan makanan yang Allah kekalkan pada dalam badan kita khasiat, dan Allah keluarkan perkara yang tak berguna. Cuma bayangkan kalau kita makan, yang keluar tu vitamin A, vitamin E, vitamin C, semua keluar. Yang kekal di badan hanya hampas-hampas yang tak bernilai dan tak berguna pada anggota. Apa jadi pada kita? Binasa, tak sihat. Tetapi bayangkan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita makan, yang kekal adalah kebaikan, yang buruk semua keluar. Maka kata Habib Muhammad Amin, orang yang menjaga sunnah masuk dan keluar bilik air sahaja, dengan dia tafakkur, dengan dia fikir, dengan dia tengok tentang kurniaan Allah pada dirinya, sudah cukup untuk menjadikan dia keluar dan menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab memikirkan nikmat-nikmat yang besar Allah berikan. Tapi kalau masuk pun berlari, masuk pun tak dan baca apa-apa, maka kita macam buang harta orang yang tak punya agama. Masuk ke bilik air, lepaskan hajat, kemudian keluar. Tidak merasai itu sendiri daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sanggup beri apa sahaja untuk dia dapat nikmat boleh buang air. Kalau orang yang tak boleh buang air, sanggup bayar ribuan ringgit supaya dia boleh buang air. Sedangkan kita kata, Allah buang air je pun, contohnya. Tetapi nilaiannya tinggi bagi orang yang tak boleh melakukan perkara tersebut. Maka kalau dalam dhabit kitab saya ni, pengajian hari ini, ada tulis di sini apa yang disebut oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahawasanya apabila menjaga sunnah-sunnah, ataupun walaupun kita masuk bilik air, datangkan niat untuk hidupkan sunnah. Kerana apa? Kerana orang-orang saleh, mereka menangis sampai setahun kalau mereka menyalahi sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni apa lagi dalam sunnah yang kita sebut nanti. Baik, kita tengok di dalam kitab kita, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, adab-adab masuk ke dalam tandas. Apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajat, maka dahulukanlah kakimu yang kiri, dan ketika engkau keluar daripadanya, maka dahulukan kakimu yang kanan. Ini perkara yang pertama kita sebutkan. Apabila kita nak masuk bilik air, maka mulakan dengan masuk kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Bahkan disebutkan ini kaedah yang umum pada semua tempat. Maksud semua tempat apa? Semua tempat yang kotor ataupun tidak terhormat. Jadi ni kaedah umum. Maksudnya apa? Kita faham. Oh, Ustaz, saya nak pergi masjid, jadi saya nak masuk kaki apa?
Bila nak pergi masjid, itu tempat terhormat. Maka masuk kaki kanan, keluarnya dengan kaki kiri. Maka disebutkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, dan setiap memasuki tempat yang kotor, dahulukan kaki kiri. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang bertuliskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila nak masuk, pastikan juga kita tidak membawa nama-nama Allah ataupun nama-nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menjaga kemuliaan Allah dan Rasulnya. Maksudnya tinggalkan di luar. Kalau kita ada bawa Al-Quran, kalau kita ada bawa kitab salawat, ataupun apa-apa perkara yang bertuliskan nama-nama Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita membawa kerana ta'ziman, menjaga kemuliaan nama tersebut. Menjaga kemuliaan nama tersebut. Kemudian disebutkan lagi apa? Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasul-Rasulnya. Tu sebagai menjaga kemuliaan. Sebaiknya kalau kita ada kawan yang kita bersama dengan kita, bila kita nak pergi ke tandas, tinggalkan, titipkan pada mereka. Ustaz, saya seorang-seorang ni macam mana? Maka sekurang-kurangnya jangan biarkan terbuka. Jangan biarkan terbuka. Maksudnya kalau ada nama Allah dan sebagainya, sekurang-kurangnya dah tak boleh buat apa dah. Kalau letak kat luar nanti takut hilang, saya tak biasa dengan tempat ni, maka dimasukkan dalam beg contohnya dan ditutup. Jangan dibiarkan terbuka. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutupi kepala dan tidak berkasut. Jadi kita tutup bahagian atas dan tutup bahagian bawah. Tutup atas kepala kita dan juga tutup bahagian bawah kita dengan memakai sandal, slipper dan sebagainya. Jadi ni kita kena buat dan praktikkan dekat rumah kita. Kalau boleh, kita dah sebutkan dulu antara yang kita anjurkan, dan kalau boleh kita kena cuba hidupkan, letakkan. Kita ni kena menjadi orang yang mengajak orang lain buat kebaikan. Mengajak orang lain buat kebaikan ini bukanlah semata-mata dengan kita cakap, tapi dengan cara perbuatan. Okey, baik. Di mana perbuatan? Kita siapkan dekat rumah kita tu ada slipper dalam bilik air. Kalau boleh ada lagi, kalau saya ingat balik di kampung dulu, di Kedah, maka dalam bilik air bapa saudara saya, Pak Menakan orang Kedah panggil. Jadi ada dah topi lah, kopiah lama lah, untuk tutup kepala. Ini satu perkara yang baik untuk kita ikuti. Bahkan yang kita selalu sebut, tambahkan lagi untuk kita dapat hidupkan lagi sunnah dengan kita letak tisu tandas. Selalu ada ustaz, tisu tandas ni ada dekat ni je, ada dekat mana tu, ada dekat Tanah Awam ni, RNR je, letak dekat rumah kita juga tisu tandas, supaya apa? Kita boleh menghidupkan sunnah tu. Jadi kalau dengan istinja, ataupun kalau orang beristinja, yang paling baik dia guna batu dan air. Maksudnya apa? Dia bersihkan dulu dengan sesuatu yang kesat, kemudian dengan air. Maka itu dapat sunnah lain lagi. Jadi sebenarnya dalam bilik air sahaja banyak pahala yang kita boleh dapat. Kita masuk dengan kaki kiri, pakai pula slipper, tutup kepala. Kemudian nanti kita akan pelajari cara memandang. Kita nak buang air ni, nak tengok mana? Luas sangat Ustaz, bilik air saya ni besar ruang tamu. Besarnya, okay. Jadi ada orang letak majalah dalam bilik air. Saya pernah ada pergi rumah yang dalam bilik air ada majalah. Dia mungkin nak khatam majalah dalam bilik air. Jadi
Nanti mungkin ada kesempatan kita akan bicara. Dan baca olehmu ketika hendak masuk. Tengok, ketika hendak masuk. Jangan baca dalam bilik air. Tapi ketika nak masuk bilik air, masuk ke dalam tandas itu doa Bismillah, a'udhu billahi minar rijsin najis al-khabithil mukhbith asyaitanir rajim. Artinya, dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah dari kekotoran najis yang keji. Yang jahat lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Jadi, tengok di sini beberapa sunnah dan kita boleh lakukan tanpa kita sedari. Maka kita perlu, dan kalau boleh kita buat macam bentuk point. Ini sangat baik. Kalau mungkin sahabat-sahabat IKIM kita ada yang rajin, pengajian kita seminggu sekali, jadi sebenarnya ada masa. Setiap minggu tu, kita keluarkan point tu, jadikan dalam bentuk poster contohnya. Jadi supaya apa? Apa kita punya niat? Kalau orang yang ambil dan dapat perkara ni, mereka boleh tampal dekat depan bilik air mereka, dekat pintu bilik air mereka. Maka mereka setiap kali nak masuk bilik air buat sunnah tu, dia dapat pahala. Ini perniagaan yang menguntungkan. Tanpa modal, tanpa apa-apa, kita dapat pahala yang berterusan. Bayangkan kalau semua rumah mengambil poster yang kita buat, membaca doa dengan doa yang kita tulis, memakai slipper kerana membaca apa yang telah kita bagi tahu dan kita telah ambil faedahnya daripada Al-Imam Al-Ghazali. Dan inilah juga yang dipanggil ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ini dalam perbahasan ataupun apa lagi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam bab adab masuk ke tandas. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian kita selepas ini. Jadi anda boleh terus menonton di Facebook dan YouTube. Jadi anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bicara adab kita menyusul seketika nanti. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kahirah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang, di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Johor Bahru 106.2 FM. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Dalam bicara adab kita, pengajian ilmu kita teruskan menerusi kitab Bidayatul Hidayah. Dan insyaAllah kita dah masuk untuk bab selanjutnya, adab masuk ke dalam tandas. Dan ada banyak perkara-perkara sunnah yang boleh kita laksanakan dalam kita nak masuk ke dalam tandas itu. Dan insyaAllah kita sambung lagi pengajian kita Ustaz untuk beroleh ilmu dan harapan kita agar semoga dapat kita amalkan dengan setiap apa yang dah pun kita pelajari. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita sambung perbahasan kita pada malam ini. Dan sebelum kita menyambung perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka di sini ada disebutkan berkaitan dengan bagaimana kaedah menutup kepala. Adakah kena pakai kopiah, topi ataupun apa sahaja mencukupi dan juga boleh dikira sebagai penutup. Maka ada persoalan ataupun ada yang tanya, boleh tak kalau kita tutup kepala dengan lengan baju? Ni tutup macam ni, letak atas kepala kita. Apakah sudah mencukupi? Maka di dalam Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala
menyebutkan sudah mencukupi. Maknanya yang penting menutupi. Jadi kalau kita tak ada apa-apa pun, tutup dengan tangan kita pun dah membadai. Jadi kata Syekh Nawawi Bantani, yani fihi ay hasiru ra'si ay kashifuhu bila satri wa yakfi fil adabi satruhu bil kammi lil amni min adal jin kama afadahu ar-rami. Dan cukuplah menutup kepala dengan lengan baju untuk melindungi dari gangguan jin, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Rawi. Maka di sini kita dapat faedah. Apa dia? Ketika mana seseorang itu menutup kepala dan juga memakai sandal, ada dua faedah para ulama sebut. Yang pertama, kalau kita pakai sandal, menjaga daripada najis. Sebab apa? Kawasan bilik air ni kawasan memang orang qada hajat, orang buang air kecil. Maka ia tempat yang mungkin ada sahaja padanya najis. Maka kita pakai sandal, terutama ketika berwuduk, bagi menjaga diri kita daripada terkena najis. Dan yang kedua, tadi disebutkan kita tutup kepala, bahkan kaki juga. Kenapa kita pakai sandal? Untuk mengelakkan kita daripada diganggu jin. Kerana jin itu tempat gangguannya ataupun tempat masuknya antaranya daripada kaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka tadi kita dah sebut apa yang disebutkan, dianjurkan untuk kita memakai sandal ataupun slipper. Baik. Kemudian tadi kita sebut, saya nak masuk tadi ke tandas, kata Al-Imam Al-Ghazali, hendaklah baca doa. Macam mana kalau kita Allah kelang kabut sangat tadi Ustaz, dah hujung-hujung dah. Yelah, orang sakit perut ni jangan dikira. Ada masa dia boleh adjust, ada masa tak sempat, jadi terlupa membaca. Habis tu macam mana nak buat ni? Takkan nak keluar balik. Kalau keluar balik Ustaz berterabur contohnya. Ada orang ni kata macam tu kan. Kalau keluar balik Ustaz, barulah. Jadi bila kita masuk, baru teringat, tak baca lagi. Kalau sebenarnya, kalau kita tidak dalam keadaan mufajaah, tergesa-gesa, tiba-tiba, memang seanjurnya kita patah balik. Kita patah balik, baca doa dulu, masuk kaki kiri dulu. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan, sakit perut yang sangat-sangat ni, macam mana? Maka ketika itu kita membacanya di hati. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi tengok, maksudnya apa? Betapa pentingnya sunnah untuk diamalkan. Sampai kan kalau terlupa pun dah dianjurkan oleh para ulama, baca juga tapi dalam hati. Sampai macam tu. Bahkan kita sebutkan lagi, para ulama sebut kenapa kena tutup kepala ni? Kerana malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istihya'an min Allah. Malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita sambung lagi apa yang disebutkan seterusnya oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Dan ketika engkau keluar dari tandas, hendaklah engkau membaca doa. Jadi kita tadi sakit, kita tadi masuk bilik air sakit perut, maka ketika mana kita keluar, sakit tersebut dah hilang. Maka disebutkan apa yang kita buat bila kita keluar, pastikan dulu kita keluar dengan kaki kanan. Keluar bilik air dengan kaki kanan, kemudian baca doa ghufranak, ghufranak, ghufran, keampunanmu. Ya Allah, berikan keampunanmu padaku. Ya Allah, berikan keampunan padaku. Ada orang tanya, kita buat dosa apa Ustaz? Kita buang air je.
beria kita kena minta ampun pada Allah ni kenapa? Kerana kita tidak mampu bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala ketika dalam bilik air. Para ulama tengok, mereka nak tunjuk pada kita betapa orang-orang saleh menjaga adabnya dengan Allah Ta'ala. Sampaikan ketika mana mereka keluar dari bilik air, mereka mohon ampun pada Allah. Ya Allah, kami tak mampu puji Engkau tadi dengan lisan kami, maka kami mohon ampun. Kita ni dekat luar pun tak puji Allah Ta'ala. Bukan dalam bilik air. Dalam bilik air tu tak tahulah apa yang kita ingat. Jauh lagi Ustaz. Tapi you tengok orang-orang saleh ajar kita sampai macam tu. Ghufranak, keampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Alladzi azhaba anni, yang menghilangkan daripadaku, ma yu'zini wa abqa ma yanfa'uni. Tu tengok, yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan aku. Tengok, macam kita sebut tadi, bayangkan kalaulah yang keluar daripada diri kita itu khasiat, yang tinggal ni serbuk-serbuk, hampas-hampas dalam perut kita, takkah binasa kita? Kekuatan pun tak ada, semuanya tak ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menguruskan seluruh diri kita. Sebab tu kita tengok badan kita pun kita tak mampu urus, DJ Faris. Kita boleh makan, tapi kita tak mampu asingkan yang mana khasiat, yang mana yang tidak berkhasiat untuk dicerna oleh badan kita. Siapa yang buat? Allah Ta'ala, dengan menghantar malaikat-malaikatnya yang menguruskannya. Maka sebab tu kata, ketika kita membaca adab masuk tandas saja dan mengamalkannya penuh dengan kesyukuran di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbanyak. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja. Itu sebelum engkau qada hajat. Maka sini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam bagi tahu, kita tengok betapa teliti dan cantik ni susunan Al-Imam Al-Ghazali. Ketika dia ajar, bahkan diajarkan kepada kita, sampaikan ketika mana sebelum kita mulakan ataupun sebelum kita qada hajat, pastikan keperluan kita cukup. Maksudnya sebelum kita qada hajat, buka dulu pilih air, ada air ke tidak? Ini kita dah qada hajat, air tak ada pun, tisu pun tak ada. Nak ke mana kita maksud? Jadi perkara ini perlu kita ambil perhatian. Dilihat kecil tetapi memberi kesan yang besar. Dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat. Kerana apa? Kerana takut terpercik najis tersebut apabila terkena air. Dan hendaklah engkau beristibrak, melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdeham-deham dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Ini dalam perbahasan fiqh. Istilahnya istibrak, maksudnya kita nak sucikan, nak bersihkan diri kita daripada najis. Maka sebab apa? Sebab sebagai contoh orang lelaki, maka Allah mungkin sahaja selepas dia buang air kecil masih lagi ada air pada salur kencingnya, maka ditakuti kalaulah dia berjalan, najis ataupun air kencing tu yang masih ada keluar, menyebabkan pakaian yang bernajis. Kalaulah dia salat, maka salatnya nanti tidak sah. Bahkan Nabi SAW
apa kita sebut, dalam hadis disebutkan bagaimana Nabi menceritakan ada orang yang diazab kerana dia tidak istibra'. Dia tak istibra', maksudnya dia tidak membersihkan betul-betul najis ketika mana keluar daripada dirinya. Maka para guru kita pernah ceritakan, bayangkan macam mana ketika mana orang yang dia tak istibra'. Hukum istibra' ni dia tak sunnah, dia bukannya wajib, tapi dia sunnah. Cuma macam mana orang boleh diazab dengan perkara yang sunnah? Bukan cerita tentang perkara yang sunnah dia diazab, tapi para ulama menyebutkan kerana sesuatu yang kita ringan-ringankan dalam agama itu besar di sisi Allah. Itu yang nak bagi tahu. Bayangkan bagaimana sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan pandang apa-apa dalam agama ni satu benda yang kecil, tetapi ia satu perkara yang besar. Jadi kita bersihkan. Pastikan orang ataupun diri kita ketika mana kita qada hajat, kita buang air kecil, kita bersihkan betul-betul. Jadi kalau lelaki disebutkan berdehan dulu, kita buat supaya keluar, ataupun kita urut. Kita urut salur kencing kita tu supaya keluar. Sampailah tidak ada lagi air ataupun najis di salur kencing kita. Kemudian kita cuci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di dalam Maraqil Ubudiyah disebutkan juga bagaimana ada juga kaedah untuk perempuan. Ni kita ambil sedikit faedah. Laki dah tahu dah, setiap faham lah. Kita nak urut tu pun kita faham gambarannya. Jadi macam mana dengan orang perempuan? Maka disebutkan cara untuk perempuan adalah dengan meletakkan jari-jari tangan pada bahagian kiri rambut ataupun bulu kemaluan, dan dia memicitnya perlahan-lahan. Itu dinukilkan oleh Al-Imam Bujairimi dalam syarah Ar-Rawd oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kita boleh tengok jelas lebih terperincinya di dalam perbahasan fuqaha di dalam kitab-kitab fiqh. Dan jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang ataupun di tengah lapangan, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai, supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya. Ini yang kita sebut adab ni. Adab ni menjaga diri kita daripada diperkatakan dan menjaga diri kita daripada tidak beradab. Bukan sahaja ada orang kata alah suka hati lah, dia orang nak cakap banyak kenapa. Tu pun antara yang tidak ada adab ni. Adab ini diri kita kena beradab dan kita kena jaga diri kita dari diperkatakan oleh orang lain. Jadi Islam menjaga maruahnya seseorang sampai janganlah duduk dekat dengan orang. Mungkin kita punya qada hajat baunya dahsyat. Jadi jangan sampai orang lain terganggu dan jangan sampai orang lain berkata-kata tentang kita. Dan hendaklah engkau menghadap kepada suatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapan. Maksudnya sutrah. Kita kena ada penghalang di keliling depan dan belakang kita. Dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk. Ni kadang-kadang angkat senting kain tu sambil berlari. Kan? Aurat tu terbuka sebelum qada hajat lagi. Tapi tengok bagaimana Al-Imam Al-Ghazali pesan supaya kita melaksanakan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan dan dianjurkan oleh syarak. Dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat matahari dan bulan. Jangan menghadap ke arah kiblat kalau qada hajat di lapangan. Ni perbahasannya di lapangan. Adapun di dalam bilik air yang tertutup, yang ada dindingnya, maka perkara ini tidak menjadi masalah. Dan janganlah pula engkau membelakangkan yang demikian itu. Bahkan
menjadi anjuran juga. Sebab tu kita kata kalau kita buat rumah, bila kita pelajari benda ni, banyak benda yang kita boleh buat. Hatta dekat mana arah mangkuk tandas kita pun kita boleh susun supaya sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan sunnah. Dan janganlah engkau qada hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pokok yang berbuah. Dan jangan pula di dalam lubang. Sebab apa? Ni tempat tinggalnya binatang. Dalam lubang ni. Jadi kalau kita buat ataupun qada hajat dalam lubang, maka menyakiti binatang tersebut dan ditakuti kita pula nanti diganggu oleh binatang tersebut. Bahkan sebahagian sebut ia juga tempat tinggal jin. Dan jauhilah daripada kencing di atas tanah yang keras. Sebab apa? Sebab nanti takut air tersebut merecik kembali kena pada diri kita dan pakaian kita. Atau di tempat yang bertiup angin kerana ditakuti bahawa engkau terkena percikannya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'amata 'adzabil qabri minhu." Sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berpunca daripadanya, yakni dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Itu yang kita sebut dilihat kecil tetapi memberi kesan yang besar. InsyaAllah kita akan sambung lagi lepas ni dalam perbahasan adab ketika mana masuk ke tandas. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus ikuti kami. Pengajian ilmu akan kita sambung seketika nanti. Terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, inforia Islami, semuanya di IKIM. Terus dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Untuk bicara adab kita setiap Selasa 9 malam kita bawakan pengajian ilmu kita menerusi kitab Bidayatul Hidayah, dan insyaAllah kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita kali ini dalam adab-adab untuk melaksanakan ketaatan, masuk ke bab adab masuk ke dalam tandas. Kita nak ikuti pengajian kita. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita sambung perbahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Masih membicarakan di dalam adab ketika mana di dalam ataupun masuk dan keluar bilik air, serta adab dan etika untuk qada hajat. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis. Ni cara kita untuk qada hajat pun diajarkan oleh para ulama. Jadi kaki kiri itu kita beratkan. Itu sebenarnya kaedah yang tepat. Biasa kita kalau bertenggung tu sama kan, tapi sebenarnya kita kena beratkan kiri. Sama ada kita tekan ke tangan kita di atas peha kiri kita. Dan janganlah engkau kencing di dalam keadaan berdiri kecuali ketika darurat. Maka di sini ada perkara yang disebutkan. Para ulama sebut apa?
Kenapa kita bertumpu di kaki kiri ketika waktu kita duduk? Untuk memudahkan keluarnya kotoran. Dan juga dia boleh disebut sebagai kerihatan. Lebih mudah dan tidak membebankan. Kemudian disebutkan lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Disebutkan tadi apa dia? Kalau boleh, jangan kita kencing dalam keadaan berdiri, kecuali dalam keadaan darurat. Dan himpunkanlah di dalam istinja itu antara menggunakan batu, boleh digantikan dengan tisu dan air. Ini kita sebut tadi. Sunnah untuk kita menyiapkan tisu tandas dalam bilik air kita. Sebab apa? Untuk menghidupkan sunnah. Maka di sini ada satu faedah yang kita sebutkan di dalam kitab Maraqin Ubudiyah berkaitan kencing berdiri. Maka kata Syekh Nawawi Bantan, apabila kencing sambil berdiri, maka bertumpulah di atas dua kaki. Maknanya kita kencing berdiri itu keadaan dia bertumpu atas dua kaki, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Atiyah. Tapi kata Al-Imam Nawawi ataupun Syekh Nawawi Bantani, beliau kata usahakan waktu kita buang air kecil sebaiknya jangan kencing berdiri, kerana hukumnya makruh kecuali terdapat darurat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Maka perkara ini tidak bertentangan. Maksudnya apa? Tidak ada larangan. Maka tidak ada larangan dan tidak bertentangan dengan yang utama. Maksudnya apa? Ada ketika dan waktunya mungkin seseorang dia perlu kencing berdiri. Sebagai contoh, doktor memang sebut pada dia kena kencing berdiri sebagai contoh. Untuk melawaskan pembuangannya dan sebagainya. Maka pada perkara dalam keadaan ini, perkara tersebut dibenarkan. Kemudian kita sebutkan tadi menggunakan batu dan juga air. Jadi tak perlulah kita siapkan pula batu dalam bilik air kita. Cuma boleh gunakan penggantinya, iaitu tisu tandas. Tapi kena ingat, kalau kita nak hidupkan sunnah, kena betul caranya. Maksudnya macam mana? Jangan guna air dulu baru guna tisu. Dah tak tercapai maksudnya. Tapi kena guna tisu dulu baru guna air. Dan kita guna tisu itu kena buat 3 kali. 3 kali di tempat-tempat yang berbeza. Dan jikalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu dari dua perkara ini, maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air kerana itu lebih afdal. Dalam perbahasan fuqaha menyebutkan kerana air itu menghilangkan zatnya dan menghilangkan kesannya. Jadi bau pun tak ada dan juga najis tersebut pun tidak ada. Dan apabila engkau mahu menggunakan batu sahaja, di sini diajarkan kepada kita kaedah istinja. Maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerap ataupun menyuci dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis sekiranya tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan tentang syurutul istinja bil hajar, syarat istinja menggunakan batu. Dijelaskan dengan panjang lebar. Tapi cukup untuk, kalau saya tak salah disebutkan ada 8 syaratnya. Cuma kita sebut, cukup untuk kita sebutkan. Kalau orang nak gunakan batu ataupun apa yang mengambil tempat batu sebagai contoh tisu, pastikan syarat-syaratnya tu terpenuhi.
dapat menghilangkan najis tersebut dan tidak menyebabkan najis tersebut merebak ke tempat yang lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Boleh kita sapu ataupun kita guna 3 biji batu ataupun 1 biji batu 3 penjuru. Boleh. Tapi jangan guna penjuru yang sama. Boleh tak guna penjuru yang sama? Boleh, tapi kena basuh dulu batu. Jadi macam tu pula Ustaz. Baik basuh tu pakai, sebab tu kita kata pakai 3 bucu ataupun 3 biji batu ataupun 3 helai tisu, samalah, ataupun 3 bahagian tisu yang berbeza pada tisu yang sama. Dan jikalau belum hasil bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjakmu dengan 5 biji batu. Maksudnya apa? Kalau tak bersih, tambah lagi. Bukanlah 3 saja. 3 itu paling kurang. Ustaz, saya dah tarik pakai sekali je tarik. Dah cukup dah. Dah bersih dah saya tengok. Tak, mesti kena 3. Kalau kita nak istinjak menggunakan sesuatu yang kesat, mesti kena 3. Atau 7 biji sehingga jadi suci tempat keluar najis. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil 3, 5, 7, 9, 11. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Ini bukan sunnah, hukumnya wajib. Kerana apa? Kotoran. Sebab tu jangan ditangguh-tangguh. Tak apalah, nanti nak semayang lah baru cuci. Tak, dia terus kita cuci. Dan janganlah engkau beristinjak dengan tangan kanan. Sebagaimana kaki, maka sebegitu juga tangan. Pada sesuatu yang tidak terhormat, maka kita gunakan tangan kiri kita. Pada sesuatu yang terhormat, kita guna tangan kita. Ambil Al-Quran, tangan kanan. Bersedekah, tangan kanan. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharalah kemaluanku daripada kejahatan. Dan hendaklah engkau menggosokkan tanganmu dengan tanah atau dinding atau dengan sabun. Setelah selesai daripada istinja, kemudian lalu engkau membasuh tanganmu. Apa tujuannya? Supaya najis tersebut telah hilang. Maka bila kita basuh, tak ada lagi ain-ain tersebut pada tangan kita. Maka kita lihat dalam etika dan adab keluar dan masuk tandas, cara qada hajat, cara istinja, betapa Islam sangat mementingkan kebersihan. Dan antara tanda Muslim yang baik, dia menjaga kebersihan dirinya dan kawasan sekitarnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti pada pertemuan akan datang, berbicara pula berkaitan dengan adab-adab ketika berwuduk dan mengambil ataupun disebut mengambil air sembahyang. Ini penting ni. Jadi kita dah qada hajat dengan keadaan yang bersih, barulah kita boleh ambil wudu dengan tata cara yang dianjurkan. Saya insyaAllah, jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini berkaitan dengan adab masuk ke dalam tandas dan etika-etika yang boleh kita gunakan dalam beristinja dan sebagainya. InsyaAllah dah pun kita pelajari, semoga kita dapat beramal dengan apa pun yang kita pelajari, dan ada kesempatan kita jumpa lagi untuk pertemuan minggu hadapan setiap Selasa 9 malam untuk bicara adab kita Ustaz.